sejahtera, selamat pagi. Bersama kami di Awani Pagi, saya Nala Huda, juga bertemankan rakan setugas Hafizi Rosli. Seperti biasa, kita ada banyak cerita kita nak kongsikan di astroawani.com, apa berita utama, dan juga bersama kami menerusi Skype, kita ada beberapa cerita kita nak kongsikan pengalaman bagaimana rakyat Malaysia yang terkandas di Nepal yang sudah pun dibawa pulang. Kita nak bawakan cerita itu kepada anda, tapi kita nak kongsikan dulu perkembangan COVID-19 di dalam dan juga luar negara. Ini yang kami dapatkan menerusi Universiti Johns Hopkins, data yang mereka kumpulkan dalam database yang menyatakan bagaimana di seluruh dunia kini kita telah mencatatkan ataupun sudah mencecah lebih 1 juta kes positif COVID-19 seluruh dunia, dengan kini angkanya 1,95,917 kes, manakala angka kematian juga semakin meningkat setiap hari dengan 58,787 kematian di seluruh dunia, yang mana kita lihat antara yang tertinggi adalah di Itali dan juga Amerika Syarikat, dan Sepanyol itu antara tertinggi di seluruh dunia. Dan kita juga ingin melihat dari segi jumlah kes, jumlah individu yang terkena jangkitan COVID-19 ini, kita dapat saksikan paling tinggi adalah di United States ataupun Amerika Syarikat dengan lebih daripada 275,000 kes dicatatkan di sana. Dan dari segi mereka yang pulih ataupun sembuh juga nampaknya makin meningkat. Kita dapat saksikan dari segi statistiknya adalah sebanyak 225,796 kes, dan ini kita dah bawakan menerusi Johns Hopkins University. Statistik ini dikeluarkan secara real time, dan dapat saksikan juga terdapat 181 negara telah pun terkesan daripada COVID-19 ini. Dan bercakap mengenai seluruh dunia, sebenarnya kita juga ingin melihat statistik di peringkat dalam negara kita, dan difahamkan segala statistik yang dikeluarkan dimaklumkan melalui sidang media yang saya kira sekitar pukul 4 ke 5 petang setiap hari, dan statistik ini berdasarkan kepada 12 tengah hari, dan ini statistik berdasarkan 12 tengah hari semalam, iaitu pada hari Jumaat, di mana 3 lagi kematian dicatatkan dan 217 kes positif baru telah pun dilaporkan, dan jumlah keseluruhan kes di Malaysia adalah sebanyak 3,333, dengan jumlah kematian secara keseluruhannya adalah sebanyak 53 kes kematian dicatatkan. Yang menceritakan tentang beberapa kes juga, seramai 108 yang kini berada dalam keadaan kritikal, yang juga sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU, dan kita juga ingin kongsikan mengenai kes-kes kematian yang dicatatkan semalam, iaitu melibatkan kes kematian ke-51 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 84 tahun dan juga mempunyai latar belakang penyakit jantung, manakala kes kematian ke-52 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 52 tahun, dan kes kematian ke-53 juga merupakan warga negara Malaysia, perempuan berumur 73 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan penyakit buah pinggang. Itu antara perkongsian sidang media semalam yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Dan kalau kita lihat juga dari segi jumlah mereka yang telah pun dibenarkan pulang dan juga discharge, semalam saja nampaknya ada 60 kes telah pun pulih, dan secara keseluruhannya mereka yang telah pun sembuh di Malaysia saja adalah sebanyak 827 kes, iaitu dianggarkan sekitar 24.81% daripada jumlah keseluruhan nampaknya telah pun pulih. Ini satu perkembangan yang amat baik sekali kita dengar, memberikan satu sinar harapan bagi mereka yang dijangkiti COVID-19. Maknanya ada peratusan-peratusannya yang telah pun pulih, dan kita lihat 24% telah pun sembuh dan juga pulih, dan seterusnya discharge daripada hospital yang telah pun ditempatkan mereka itu sendiri. Ya, pada masa sama, satu lagi perkara yang menjadi kebimbangan buat seluruh dunia kini, kebajikan mereka, petugas kesihatan yang berada di barisan hadapan itu menjadi kebimbangan orang ramai, dan kita lihat di negara kita sendiri di mana dimaklumkan semalam juga 138 petugas KKM didapati positif COVID-19, tetapi mereka bukan daripada barisan hadapan. Itu yang dikongsikan juga Pengarah Kesihatan KKM. Bagaimanapun jelasnya lagi, tiada kes yang berpunca daripada pengendalian kes yang disahkan positif dari wad COVID-19 dan unit rawatan rapi di fasiliti KKM. Ini menjadi kebimbangan orang ramai kerana kita lihat di negara maju pun, di Amerika Syarikat, di United Kingdom, bagaimana berlaku protes di Amerika Syarikat apabila jururawat
mereka tidak diberikan PPE, pelindungan, topeng muka pun tidak diberikan ketika mereka berada di barisan hadapan untuk merawat pesakit COVID-19. Jadi itu menjadi sedikit kegusaran buat rakyat. Jadi yang kita juga nak kongsikan adalah mengenai bagaimana proses untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara, dan kita juga dimaklumkan semalam merupakan hari pertama pusat-pusat kuarantin telah pun dibuka. Banyak pusat kuarantin dibuka kerana berkuat kuasa semalam rakyat Malaysia yang pulang mereka secara mandatori perlu diletakkan di pusat kuarantin selama 14 hari. Dan kita nak menceritakan tentang pengalaman itu. 15 sukarelawan MyCops Malaysia yang berada di Nepal untuk program misi kemanusiaan selama 2 bulan terkandas apabila lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan terpaksa ditutup sebagai langkah mengekang penularan COVID-19. Namun, pada 21 Mac lalu, mereka menjadi antara rakyat Malaysia terkandas pertama yang dibawa pulang. Itu antara usaha yang digerakkan oleh Wisma Putra susulan penutupan lapangan terbang serata dunia, dan kini mereka ditempatkan di pusat kuarantin selama 14 hari. Jadi untuk menceritakan tentang proses dan pengalaman itu dengan lebih lanjut, bersedia bersama kami menerusi Skype Ainul Afifi Zafira Mazlan, seorang pelajar dan juga salah seorang sukarelawan MyCops yang kini berada di pusat kuarantin itu sendiri. Terima kasih bersama kami Ainul Afifi. Ainul. Selamat pagi. Dan mungkin Fifi boleh terus ceritakan tentang pengalaman berada di Nepal itu untuk program sukarelawan MyCops sebelum dibawa pulang. Bagaimana pengalamannya di sana? Okay. Terima kasih saudari Naila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sebenarnya sedang berada di kuarantin dan saya ingin menceritakan sedikit banyak tentang pengalaman kami semasa berada di Nepal. Jadi sebenarnya pada kali ini, tahun ini, MyCore telah menghantar 41 orang sukarelawan MyCore untuk ke Nepal dan Bangladesh, dan saya merupakan antara orang-orang yang terpilih untuk pergi ke Nepal. Jadi saya bersama pasukan saya telah terpilih untuk pergi ke Kailali yang juga merupakan daerah yang sangat mempunyai masalah air yang sangat teruk. Jadi kami di sana telah melakukan beberapa projek besar, iaitu antaranya projek pembinaan tangki air dan juga projek rumah cendawan bagi menjana sosioekonomi masyarakat setempat di sana, dan juga kami juga telah membina pusat komuniti. Jadi berdasarkan analisis dan juga pemerhatian kami telah menggunakan sebaik mungkin 8 minggu yang kami ada di sana untuk menjalankan projek-projek tersebut secara serentak, dan kami juga akan sentiasa memonitor dari semasa ke semasa walaupun kami telah pulang ke tanah air. Jadi ingin saya ringkaskan di sini bahawa pengalaman yang kami ada di Nepal itu sangat bermakna, dan kami juga telah dilatih untuk melakukan 100% projek-projek tersebut secara berdikari dan tidak mengharapkan pertolongan daripada kerajaan. Jadi maksudnya kami memang dilatih untuk melakukan semua projek itu dengan cara-cara yang sangat berkesan. Jadi itu yang saya dapat kongsikan tentang pengalaman di Nepal. Baik, Afifi, kalau kita lihat kita juga ingin mengetahui bagaimana agaknya pengalaman terkandas di Nepal sana dan bagaimana situasi penularan COVID-19 ketika Fifi berada di sana, dan kalau kita lihat Nepal menjadi salah satu negara menjadi tumpuan kepada pelancong-pelancong untuk mendaki Gunung Everest dan sebagainya, dan bagaimana pula dari segi mereka yang nampaknya terkesan daripada penutupan ataupun daripada kita dapat saksikan lapangan terbang tadi terpaksa menghentikan penerbangan dan sebagainya. Okey. Baik, buat makluman semua, pada waktu itu kami dimaklumkan bahawa hanya terdapat 1 kes coronavirus di Nepal yang direkodkan. Namun begitu, kami mengambil maklum bahawa penularan wabak tersebut sangat berleluasa, maka kami juga mengambil langkah-langkah dan inisiatif berjaga-jaga. Walau bagaimanapun, setelah beberapa minggu kami berada di sana, kami dapat perhatikan bahawa sekolah-sekolah mula ditutup dan juga peperiksaan umum di sana dibatalkan secara mendadak, sehingga menyebabkan rusuhan di Nepal dan juga beberapa daerah sekitar daerah kami itu. Jadi dengan tanda-tanda tersebut, kami dapat mengetahui bahawa kerajaan Nepal akan mengumumkan perintah kawalan pergerakan dalam masa yang terdekat. Walau bagaimanapun, kami hanya dapat mendapat maklumat tersebut daripada kedutaan pada minggu terakhir kami berada di sana, dan sepatutnya kami pulang dan menamatkan proses projek-projek kami pada 23 hari bulan Mac, tetapi kami dimaklumkan oleh kedutaan secara emergency bahawa kami terpaksa pulang dengan segera, dengan keadaan yang sangat segera pada 19 hari bulan Mac. Kami sebenarnya telah menempah
tiket penerbangan pulang pada 24 hari bulan Mac, tetapi kami terpaksa awalkan dan terus bergerak ke Kathmandu pada 19 hari bulan Mac, walaupun projek-projek kami ada yang masih belum disiapkan 100%, tapi kami terpaksa bergegas segera meninggalkan kampung-kampung tersebut dan terus pergi ke Kathmandu. Dan saya ingin juga kongsikan bahawa jarak perjalanan daripada tempat yang saya ditempatkan dengan Kathmandu mengambil masa sebanyak 20 jam dengan menaiki bas. Jadi itu merupakan antara cabaran yang sangat besar bagi kami pasukan yang berkandas di Kailani pada waktu itu. Ya, Fifi, kita juga nak tahu bagaimana keadaannya di sana setelah berada di pusat kuarantin dan kita dimaklumkan juga semua rakyat Malaysia yang pulang kini perlu ditempatkan di pusat kuarantin juga. Jadi mungkin boleh beri nasihat juga apa persediaan yang mereka boleh bersedia tu untuk berada di pusat kuarantin selama 14 hari situasi di sana, dan Fifi juga ada kongsikan beberapa gambar kan? Okay, Alhamdulillah, setakat ini status semua peserta MyCore adalah dalam keadaan yang terkawal dan kesihatan kami serta kebajikan kami sangat terjaga di sini. Jadi di pusat kuarantin ini, sebenarnya kami telah berada di sini sejak 21 hari bulan Mac dan hari ini merupakan hari ke-14 kami berada di sini. Maka patutnya berakhirlah tempoh kuarantin kami secara mengikut prosedur rasmi. Tetapi ingin saya juga kongsikan bahawa pihak IYC telah mengambil maklum tentang status kawan-kawan saya yang kalau ada status kawan-kawan yang kurang sihat, dan mereka juga telah menjalankan COVID-19 test di hospital ataupun klinik-klinik yang berdekatan dan mereka masih menunggu result daripada test COVID-19 tersebut. Setakat ini, semua yang masih berada di pusat kuarantin berada dalam keadaan yang terkawal dan sihat. Baik, Ya. Terima kasih Ainul Afifi Zafirah Mazlan, merupakan pelajar yang juga kita dapat saksikan begitu explanation yang diberikan dari segi pengalaman dan semua, dan kita harap semuanya baik belaka. Dan selepas ini banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan dalam Awani Pagi. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Ya.